Hello, hai. Anda kini sedang mendengarkan podcast Sinar Harian dalam segmen Deadline. Saya Zaiti Satibi, host Deadline anda, dan untuk episod kali ini, saya akan bawakan pengalaman wartawan yang membongkar isu kartel daging haram. Isu ini pernah menggemparkan negara pada penghujung tahun 2020 kerana membabitkan sensitiviti umat Islam. Baiklah, ini dia Izwan Roslin, wartawan yang membongkar isu kartel daging haram yang membuatkan umat Islam satu Malaysia terkejut dan ragu-ragu dengan status daging di pasaran. Okey, Izwan, selamat datang. Okey ke hari ini? Okey, Izwan, kartel daging haram ni adalah satu isu yang agak berat. Bagaimana ia bermula ya, dan macam mana boleh dapat info adanya salah laku berkenaan? Okay, sebenarnya isu kartel daging haram ni sebelum ni pun tak ada siapa, maksudnya mungkin ada maklumat tapi tak, media lain masa tu tak berapa minat nak buat isu ni. Tapi saya sendiri pun bila tengok isu ni nampak macam kecil kan, macam berbanding dengan isu-isu lain. Dan isu-isu lain besar seperti pelacuran ke apa tu mungkin nampak besar. Kartel daging ni orang tak nampak kecil lah, makanan kan. Jadi orang tak nampak, tak heran sangat dengan isu ni, dan media pun tak berminat sangat. Tapi pada satu hari tu kita dapat satu sumber atau satu maklumat yang kuat mengatakan bahawa terdapat sebuah kilang, saya boleh cakapkan di Lembah Kelang yang beroperasi mengimport atau memproses daging yang tak diketahui sumber halalnya tu. Tak ada cok halal lah. Tak ada cok halal. So kita ada gambar-gambar kita dapat. So bila kita tengok benda ni, saya ambil keputusan untuk orang cakap menyiasat lah. Saya berjumpa dengan sumber tu sendiri untuk bertanyakan lebih lanjut apa sebenarnya yang berlaku kan, dan apa yang berlaku dekat kilang ni, apa yang maklumat yang didapat. So jadi saya bersama dengan rakan setugas Muhammad Afram Ramli terus berjumpa dengan sumber berkenaan lah, bagi melihat sendiri bagaimana kita boleh mengupas dan seterusnya membawa isu tu ke tengah. Masa ni dah susun strategi lah apa nak buat. Jadi kita jumpa tu baru kita berbincang lah macam mana nak buat. Jadi saya memaklumkan, yalah kita bekerja, jadi saya memaklumkan perkara itu di bawah pengarang berita ketika itu, Encik Azmi Tarmizi. Jadi saya menceritakan maklumat yang kami dapat, dan Encik Azmi pun endorse untuk kami teruskan, untuk meneruskan tugasan membuat laporan khas. Beliau mengarahkan untuk kami membuat laporan khas berdasarkan apa maklumat yang kami dah dapat. Tapi dia kiranya wartawan penyiasatan kan, lama tak nak ambil masa sebenarnya ni? Okey, bila daripada tempoh kita dapat maklumat tu, kita rangka strategi dan kita buat laporan khas lah. Bermakna kita sebenarnya sebenarnya kita ada cuba alliance untuk cuba masuk ke kawasan kilang tu, tapi bila kita nak masuk tu dia orang dah kemas. Dah tak ada dah, maksudnya tak ada benda yang kita boleh buat. Dia dah tahu awal tu. Mungkin lah. So jadi ada menyamar-nyamar ke? Tak ada, itu belum lagi. Itu baru peringkat permulaan. Peringkat permulaan tu tak ada nak apa, kita cuba nak masuk tapi tak ada kan. Jadi just kita buat laporan khas lah. Kita follow up dengan Makis, and kita follow up dengan jabatan-jabatan berkaitan, Jabatan Agama Islam, KPD NHP, Makis, dan KPD NHP yang paling penting sebab ini melibatkan penguasaan, JAKIM. Dan ketika itu respon daripada pihak berkuasa amat baik lah, dan kami diberi peluang untuk bekerjasama dengan pihak Makis. Maksudnya Makis yang banyak memberikan kerjasama. Makis ni dia badan yang periksa barang makanan import kan, import di pelabuhan. So melibatkan daging, melibatkan tumbuh-tumbuhan, ini semua di bawah Makis. So jadi di situlah permulaannya.
Laporan ini berjaya membuka mata banyak pihak, terutama pihak berkuasa. Susulan laporan ini juga, pelbagai operasi dan tangkapan dilakukan. Malah pihak terlibat telah dihadapkan ke mahkamah. Okey, Izwan turut menyertai operasi serbuan ke gudang tempat penyimpanan daging. Boleh ceritakan tak situasi gudang berkenaan? Teruk ke, jijik ke apa? Okey, sebenarnya besar ke gudang macam tu? Sebenarnya kami pun sebenarnya tak expect operasi tu akan sampai ke sebuah gudang yang besar, yang selalu kita bayangkan daripada cerita-cerita dadah kan. Kecil-kecil kan, tersorok kan. Tapi ini satu gudang yang besar. Gudang yang dengan nama besar lah. Gudang yang besar, dan kita tak sangka punya gudang ni selama ni beroperasi secara tak baik, maksudnya beroperasi secara haram, dan apa yang dia buat adalah salah. Jadi kami ke Johor, kami ke Johor. Bila dapat maklumat tu kami terus ke Johor, dan sebenarnya ada 2 lokasi sebuah yang beritahu. Cuma first lokasi tu tak ada apa-apa. Macam tak tahu je kan? Ya, tak tahu. So jadi kami terus ke lokasi kedua lah, di tempat gudang berkenaan lah. Dan bila sampai tu positif, memang ada. Saya tak pergi dengan penguasa, kami beraksi dengan kereta. Cuma bila kami diarahkan, bila dia orang dah ada baru kami sampai. Kami tak melalui pihak berkuasa. Kami bukan pandai-pandai sini nak masuk ke, nak pergi kan, nak pergi masuk tembok, nak panjat ke, tak ada. Kami benda ni mendapat kerjasama daripada Makis. So Makis banyak bantu lah. So bila kami sampai tu, kereta Makis dah ada, so positif lah kan. Dan perkara pertamanya bila kami masuk dalam tu ialah syarikat tu sendiri atau gudang tu pun dia buat cok halal. Dekat atas meja dia. Cok halal tu dia buat sendiri. Dia buat atas meja tu bersepah dah. Print sendiri. Dia print sendiri. So mana benda tu mana lah nak sahkan. So daripada situ kita dah dapat agak dah memang benda ni salah lah. So nampak macam kotak-kotak dia repack balik apa semua kan. So memang apa orang cakap, memang kita nampak pun itu salah lah kan. Keadaan daging tu macam mana? Dia ada dia, lantai ke apa ke? Memang keadaan bersepah sebab benda tu dia orang dapat daripada luar negara. Fahamkan ada beberapa negara yang diimport daging tu sampai dekat gudang tu. Modus operandi dia ialah dia repack balik. Dia masukkan dalam kotak-kotak yang ada tanda halal. Dia buat stiker tanda halal. Dia packing balik. Dia packing balik. Konon-kononnya dia import daripada negara yang disahkan, yang dibolehkan oleh dibolehkan oleh JAKIM. Sudah semestinya tahap kebersihan memang out lah. Kebersihan memang out lah. Kan dekat kawasan tu pun ada anjing apa semua kan. So memang lawyer tekak pula dengar. Kan. So memang tak selesa lah kiranya kan. Tapi itulah bila benda ni dibongkar, so rupanya syarikat dagang ni ada kaitan juga dengan dia berkait-kait. Berkait-kait. Dia ada mengedar juga. Ada menjual kepada pasar mini ke mini market ke mana-mana ke kan. Jadi itulah yang setakat operasi tu berlaku di Senai Johor. Risau juga kan, kot saya terbeli kan daging macam tu kan, lepas tu buat masak kicap ke apa ke. Itulah. Wartawan membuat pendedahan begitu berani biarpun berdepan risiko ancaman daripada pihak terbabit, malah turut dipersalahkan jika laporan itu mencetuskan kontroversi. Izwan pernah tak dapat ugutan daripada pihak yang kurang senang dengan laporan yang Izwan buat ni? Setakat kita buat apa pendedahan ni, syukur alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan kami dibantu, dipermudahkan oleh Allah SWT. So tak ada apa-apa kejadian tak diingini ke apa. Dan kami buat benda ni ikut ke? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada maksudnya tak ada yang baik lah. Cuma kami dalam walaupun benda tak ada apa-apa, tapi kami masih orang cakap curious, rasa apa orang cakap rasa curiga, rasa takut-takut tu masih ada lah. Cuma di dalam hati tu macam saya kawan saya pun berdoa semoga tak ada apa-apa berlaku. Sebab sepanjang operasi tu memang kami berada di Johor. Jadi kami pun Johor pun yalah kan, walaupun saya orang Johor tapi kawasan tu saya tak tahu langsung kan. Bukan tempat kita. So familiar lah. Nak parking kereta pun nak kena tengok kan. Barang pun tak boleh tinggal. So takut kan. Sebab kita
bertugas kan, bertugas di di tempat operasi apa semua. Ni cakap macam ground zero lah macam tu. Okey, laporan ini juga telah menerima pelbagai anugerah termasuk hadiah Kajai. Bagaimana perasaan Izwan apabila usaha membongkar ini diberi penghargaan? Okay, sebenarnya saya bekerja ni tak mengharapkan penghargaan pun. Tak pernah terfikir pun nak menang tu, nak menang ni kan. Maksudnya tapi hadiah Kajai kot, anugerah tertinggi dalam kewartawanan ni. Ini anugerah pertama dalam Kajai. Anugerah sebelum ni adalah kan, tapi tak adalah sebesar yang orang cakap yang sebesar ni. Jadi kami bekerja sepanjang saya lebih kurang 18 tahun ke 20 tahun saya dalam bidang ni. So bagi saya Kajai ni bukan setakat untuk ni saja. Untuk dulu-dulu saya punya kerja pun inilah dia saya dapat. Maksudnya untuk passion lah, untuk passion. Sebenarnya bila berita atau artikel yang kita buat tu keluar di akhbar dan orang baca ada komen positif, dah rasa puas hati kan? Dah rasa okey, tanggungjawab kita nak menyampaikan maklumat, menyampaikan kebenaran dah selesai macam tu kan. Okay. So itu yang paling orang cakap paling tak boleh dilupakan lah. Maksudnya bila benda tu dihargai, maksudnya ini adalah kemenangan untuk kira macam anugerah ni untuk semualah kan, dan muka mata semua pihak kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kan kita tahu. Kalau benda tak boleh, maknanya benda tu tak boleh dibuat lah kan. Maknanya kita sebagai media, sebagai orang yang berperanan untuk memberitahu atau menyebar kepada orang ramai, kena memastikan bahawa benda yang salah tu tetap salah. So maknanya kita yang tu kan. Pasal anugerah kami dapat anugerah penyiasatan dan Kajai itu bagi saya itu adalah bonus dan hadiah atas sokongan orang ramai kepada Sinar Harian dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh wartawan. Dan sebelum ni kan banyak orang kecam wartawan kan, itulah inilah tak beretika lah, tapi sebenarnya ada je wartawan yang beretika yang buat kerja betul-betul kan, tapi orang tak nampak. Jadi anugerah ni jadi satu macam aras lah, tanda kan. Okay. Sedangkan nak buat benda tu penyiasatan pun lama kan, berapa bulan tu ambil masa tu? Semua sekali lebih kurang 2 bulan lah, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih kita follow up, kita ikut, kita tidur dalam kereta ke? Setakat ni tak tidur dalam kereta lah, tapi kami standby lah. Kan, jadi cuma benda ni tak di-planning sebenarnya kan. Tiba-tiba kami dapat maklumat, kami terus pergi je. Terus pergi je. So kan, kami standby apa-apa yang sempat je lah kan. So tak sempat, cuma berita kami maklum kepada office bahawa hari tu ada operasi, kami terus ke tempat lokasi lah. Cuma dari hari-hari kami membuat follow up lah, dan benda ni juga turut mendapat kerjasama daripada Persatuan Pengguna Islam jugalah. Sebab kami kenyataan atau benda ni dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Islam jugalah pada mulanya, dan kerjasama daripada Tok Ki Datuk Nazir Johan juga banyak membantu dalam menyelesaikan benda, dan beliau memberi sokongan penuh lah terhadap apa yang kami nak buat masa tu. Ada situ lah cakap. Puas hati juga kan, sebab bila kes ni terbongkar, mereka yang terbabit melakukan salah laku tu didakwa di mahkamah kan. So itulah kiranya pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang memuaskan hati lah. Jadi maknanya mereka yang terlibat telah dibawa ke muka pengadilan. So itu adalah climax lah untuk kami punya laporan khas. Jadi kalau tak ada tangkapan, so macam tak best lah. Yelah. Kan? Tapi bila ada tangkapan tu, maknanya satu kejayaan lah. Maknanya bukan kepada kami juga, pada pihak kuasa, polis yang beri kerjasama, kepada orang ramai juga lah, supaya tak lagi tertipu kan. Masa ketika itu pun kita ada kerjasama dengan Ketua Polis Johor. Ketika itu Datuk Ayub Han. So beliau pun ada membantu juga. Instead of Cabinet NCP, SPRM pun ada. JAKIM pun turun, Jabatan Agama Islam Negeri Johor pun turun. So gabungan daripada pihak kuasa, pihak custom sih turun. So gabungan pihak kuasa ni yang banyak membantulah. Maksud kita boleh tengok bila benda ni terbongkar, kesepaduan operasi bersepadu antara jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat tu, mereka bersama-sama. Itu pun adalah satu. Kalau tak, memang tak cukup nak kira tu, berguni-guni tu lagi haram tu. Kan, satu-satu nak kira. Saya tengok memang dalam bilik tu sejuk.
Wah. Sejuk. Bilik tu sejuk tu. Negatif darjah Celsius tu sebab nak simpan daging tau. Kami masuk kena pakai baju sejuk tu. Kalau tak beku dalam tu. Yang dia orang lagi nak kira dalam tu berhari-hari lagi. Kan? Cuma kita ada kat sana 6 hari 7 hari. Sampai kami balik pun dia tak habis kira lagi daging tu. Bertingkat-tingkat tinggi. Satu-satu nak buka. So memang rumit lah kerja dia. Cuma bila Jabatan Hakim Sembilan ada dan dia orang bersama-sama je, benda tu jadi cepat lah. Dan kes tu dapat dibawa ke mahkamah lah. Demikian perkongsian menarik dari Izwan. Jumpa lagi di episod seterusnya. Dengarkan podcast Deadline di Spotify, Apple dan Google Podcast atau layari laman web kami di www.sinarharian.com.my. Kalau nak dengar lagi cerita pengalaman menarik di Deadline, jangan lupa subscribe, like dan follow IG, FB dan Twitter Sinar Harian. Jumpa lagi guys.